Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Ain Bimuhimmatid Din Lisyaikhi Zainuddin Al-Malibari Al-Fannani Al-Syafi'i. Kitab ini kita baca terjemahan dia, nama dia Fathul Mu'in. Kitab ini cetakan baru, cetakan lama, muka surat 29. Cetakan baru tahun 2020 ini muka surat 32. Sama ya isi. Baju baru. Sambungan perbincangan kita dalam bab khatimatun. Yahrumu bil hadathi salatun wa tawaf wa sujud. Khatimah mana penutup kepada bab wudu dan tayamum. Lepas pada ni kita akan masuk bab mana pula? Bab mandi. Ma yahrumu bil hadathi. Kerana hadas, dengan sebab kita berhadas, maka haram beberapa, ada 15 perkara haram. Tanda pelajar, setiap pelajar kena letak nombor, letak nombor baru dia nampak mana tu 15. Yang pertama, kita ambil perkara yang haram dengan sebab hadas kecil. Dengan sebab hadas kecil maknanya tak ada wudu. Apa dia yang haramnya? Tanda ini pada yang pertama, letak nombor 1, solat sembahyang. Siapa dia tidak ada wudu, kalau berhadas besar lagilah tak boleh. Yang kecil pun sudah tak boleh. Haram bagi dia solat, semua jenis solat. Solat fardu, solat sunat, solat hajat, perdana, tak boleh berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaf. Apa dia tawaf? Melakukan tawaf di Baitullahil Haram di Makkah, bisa iri anwa'ihi, dengan segala jenis tawaf. Tawaf ni banyak jenis. Buat kerja sama ya, 7 kali pusing Kaabah. Tengok kat dalam TV tu, dalam internet orang ada tawaf yang belum pernah pergi, nampak? Kerja tengok, dia pusing Kaabah. Cuma jenis niat, ada tawaf fardu, tawaf haji, tawaf umrah, tawaf nazar, tawaf wada', adalah banyak jenis tawaf. Tapi cara buat dia sama ya, pusing belakang, lepas tu sudah. Yang ketiga, sujud. Tanda pelajar, kitab kita ni kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ana pun rasanya tidak bercadang untuk bincang banyak-banyak tentang khilaf. Jadi dalam mazhab Syafi'i tak boleh sujud. Sujud tilawah pun tak boleh, sujud syukur pun tak boleh, li'annahu fi makna salah, kerana dia termasuk dalam makna salat. Tapi oleh kerana sujud ni banyak, ada sebahagian ulama mengatakan sujud syukur bukan salat. Kita duduk berjalan-jalan, tiba-tiba orang bagi tahu, tuan, anak dia bagi tahu, abah, saya dapat 10A. Kita pun Allahu Akbar, sujud syukur lalu. Boleh. Tapi dalam fiqh Syafi'i tak, kena ambil wuduk dulu. Pakai yang kalau yang belum tutup aurat, kena tutup aurat, kemudian sujud. Sama juga dengan sujud tilawah. Sujud bila kita baca Quran, di dalam Quran ada 15 tempat sunat kita sujud tilawah. Salah satu daripadanya itulah yang kita baca surah Alif Lam Mim Sajadah pada pagi Jumaat.
Berapa dah? 3. Yang keempat, hamlu mushaf, menanggung mushaf. Quran. Kalau kita tak ada wudu, tak boleh kita bawa Quran. Tak boleh bawa Quran. Jadi masalah isu sentuh Quran tanpa wudu ni, ana sudah bincang panjang di dalam kuliah kita kepada fiqh perbandingan mazhab. Jadi ada sebagian ulama katakan masih lagi boleh, sebab dia khilaf tentang masalah hadis itu. Baik, yang pentingnya jangan bermudah-mudahlah. Kalau tak ada wudu, tak usah jangan sentuh, kecuali darurat. Kita tengok Quran nak jatuh, kita tak ada wudu, nak terbalik, almari nak terbalik, pegang, tak boleh tak ada wudu. Haram kalau kita jatuhkan Quran, kita kena pegang. Itu kena tengok dalam keadaan. Contohnya, kita bawa Quran, ini dia ada dalam kitab ni. Kita bawa Quran berlapik dengan kitab lain, banyak lagi kitab. Tiba-tiba Quran nak jatuh, boleh kita ambil. Yang kelima ni ada masalah sikit. Ma kutiba lidarsi Quran, dan menanggung apa yang ditulis bagi pengajian Al-Quran, walaupun sebahagian daripada satu ayat, misalnya seperti apa yang tertulis pada satu lauh. Lauh ni macam papan hitam. Kalau kamu pernah tengok dalam internet, sebahagian daripada anak-anak orang Islam di negara Afrika, siapa tengok dalam internet Afrika, dia mengaji Quran, dia pegang lauh, pegang papan, dia tulis atas tu ayat. Dia tak pakai Quran macam kita. Itu dia panggil lauh. Lauh ni papan. Maknanya kalau kita tulis atas papan hitam ni semata-mata untuk mengaji Quran, dalam kitab ni kata tak boleh juga angkat papan tu, walaupun satu ayat atau setengah ayat, tidak boleh. Dan yang diambil kira di dalam qasad, tanda pelajar, qasad tu niat. Niat kita tulis ayat ini untuk pengajian Al-Quran, atau kita tulis litabarruk. Tak bagi, nanti tak boleh baca lepas ni. Tabarruk, makna apa tabarruk? Untuk mengambil berkat. Contohnya ni, orang panggil lauhah, ataupun tulisan-tulisan ayat dalam frame yang kita duk gantung kat dinding. Kita niat ambil berkat je, gantung dinding tu. Kita tahu kalau kita tak baca ayat kursi tu, hantu masuk juga rumah kita, kan? Itu dia panggil tabarruk. Ataupun dia nak mengaji. Kalau niat nak mengaji Quran, tak boleh sentuh. Niat nak ambil berkat, boleh. Maka qasad, niat itu terletak pada diri penulis, bagi dirinya sendiri, dan juga bagi orang lain sebagai tabarruk. Maknanya kita kena niat untuk apa? Untuk dia sendiri. Waktu dia niat tu untuk apa? Kita niat waktu kita tulis untuk apa? Wal ibratu fil qasdi. Mana kita kena niat waktu kita nak tulis. Li nafsihi, untuk dia tulis untuk diri dia, au li ghairihi tabarruan. Tengok ni pelajar, bahasa Arab ni dekat-dekat je. Yang tadi tabarakaf, faham tak? Tabarruk dengan makna ambil berkat. Yang kedua ni kita tulis untuk orang lain, tabarruan dengan ain. Tabarruk, tanda tu pelajar. Tabarruk dengan makna kita sedekah ke orang. Kita tulis ayat untuk biar orang baca. Itu makna tabarruk. Kalau tidak, tak dapat nak kesan. Niat dia apa? Maka terletak kepada orang yang menyuruhnya. Orang suruh tadi, contohnya kita nak ambil upah menulis khat. Jadi orang suruh kita tulis tu untuk apa? Untuk apa dia niat tulis? Untuk apa? Yakni, kalau penulis itu bukan secara tabarruk, secara sukarela, itu makna tabarruk, maka niat penulisan itu terserah kepada orang yang menyuruhnya. Awak suruh saya tulis ayat ni untuk apa? Nak gantung kat dinding, kena awak mengajar Quran. Kalau bagi tujuan pengajian,
maka haram ditanggung, haram dibawa tanpa wudu. Dan kalau bagi tabarruk untuk digantung-gantung saja ambil berkat, maka boleh ditanggung walaupun seseorang itu tidak ada wudu. Jelas ke tidak pelajar? Jelas? Maknanya benda yang ditulis ayat Quran kita tengok untuk apa tulis. Kalau tulis untuk pengajian tak boleh sentuh tanpa wudu. Kalau untuk tabarruk maknanya untuk ambil berkat je boleh. Ini dalam kitab ni. Seperti ana sebut tadi, saya tak nak bahas panjang di sini, kita belajar fiqh mazhab Syafi'i. Baik. Letak bintang dekat membawa. Letak hash. Kita tulis bintang. Membawa mushaf beserta barang dengan barang-barang lain tidak haram. Maknanya ada pengecualian sini. Bagi seseorang yang tidak berwudu, walhal mushaf itu tidak dikosakkan dalam membawa itu. Kita tak ada wudu tapi Quran tu duduk dalam benda yang banyak. Duduk dalam kotak, dalam raga, dalam beg, dalam tu ada macam-macam lagi. Buku tulis ada, buku matematik ada, buku apa saja ada baju. Maka kita jangan niat bawa Quran, kita niat bawa barang-barang. Maka Quran itu termasuk dalam terikut sama, itu boleh. Yang keenam, tulis nombor, letak nombor pelajar. Yang keenam, dan haram juga menyentuh helaian Al-Quran. Menyentuh helaian Al-Quran. Kita tak pegang sebuah Quran tapi kita sentuh helai dia ni, muka ni. Walaupun pada tempat tiada tulisan Quran padanya. Maka dalam helaian Quran tu ada tempat kosong tepi. Mungkin aku pergi sini, tempat tak ada tulisan, tidak boleh. Sebab dia kira semua tu mushaf. Package dia panggil. Atau haram juga menyentuh sesuatu seperti pembungkus. Quran kita ni ada sarung dia. Ada rumah dia. Orang panggil apa? Beg. Beg Quran. Saya tak sentuh Quran, saya sentuh beg. Tapi dalam tu ada Quran. Lah. Seperti pembungkus ataupun tulis beg yang disediakan bagi mushaf, walhal mushaf berada dalamnya. Tapi kalau beg ni beg apa ni? Bekas Quran. Mana Quran? Tidak ada. Boleh ambil. Bukan haram beg, haram sentuh Quran itu. Habis bagaimana kalau kita tak ada wuduk kita baca Quran? Kita nak balik, nak buka lembaran baru macam mana? Tulis tepi. Membalik-balik muka surat mushaf dengan mengguna bilah tidak haram. Sebab itulah saya tengok orang-orang dulu kalau kita mengaji Quran kita ada bilah. Bilah yang macam buluh ke apa, lidi kita letak sini. Sebab kalau tak ada wuduk senang kita nak balik, kan? Maka tidak haram. Bila helai Quran itu tidak terpisah melekat di atas bilah itu, tak ada masalah. Dan tidak haram membawa dan menyentuh Quran beserta dengan tafsirnya. Dengan syarat tafsirnya lebih banyak daripada kandungan Quran itu sendiri. Walaupun itu adalah berdasarkan pendapat secara ihtimal, secara andaian ataupun agakkan. Baik, kita belajar pagi-pagi tafsir nama apa? Pimpinan Ar-Rahman. Mana banyak ayat Quran dengan tafsir? Banyak tafsir. Ya, sebab dia ada terjemahan, ada huraian nota kaki, ada muqaddimah, maka itu boleh dibawa. Tafsir lain pun tengok. Kalau banyak tafsir boleh bawa. Dan kanak-kanak yang mumayyiz, tanda pelajar. Sebab ada kanak-kanak yang beringuh sikit lagi. Ini kanak-kanak yang mumayyiz, kanak-kanak yang sudah tahu benda kotor, benda bersih, benda cemar, kata orang cemar cuci, dia tahu dah. Yang berhadas walaupun berjunub. Ada ke kanak-kanak berjunub? Andaian kata. Mana-mana kanak ni mana ada dia mimpi belum lagi.
Boleh jadi dia berjunuk dengan sebab lain. Adalah sebab-sebab yang terlalu eksklusif untuk disebut di sini, kan? Hendaklah jangan dilarang membawa mushaf dan menyentuhnya bagi keperluan pengajiannya sendiri atau keperluan belajarnya. Kanak-kanak yang memayyiz, kecil lah memayyiz ni, budak-budak kecil, kalau dia nak mengaji Quran, boleh je dia bawa walaupun tanpa wuduk. Itu dikecualikan untuk dia. Kalau tidak payah. Budak-budak ni biasa dia nak ketuk, dia bukannya ada break. Dia lepas depan-depan orang ya. Pelatong pagi, ada wuduk dah. Oh ni pergi ambil wuduk. Kejap bangun lain pula. Kenapa je? Tak ada wuduk. Akhir kali cikgu dia keduk bila orang keluar masuk. Tak boleh nak mengajar Quran. Pasal budak-budak ni biasa, dia nak keluar, kita lepas kuat, ustaz kita bagi kita pergi, ramai-ramai pergi tandas dah. Itu tidak menjadi masalah. Dan bagi wasilah keduanya, yakni pengajian dan pelajaran, seperti ia perlu membawa mushaf itu ke meja. Dia nak pergi tempat meja dia ngaji, dia ambil mushaf pergi. Dan membawanya kepada guru supaya ianya diajarkan daripada mushaf itu. Tok guru tak hafal Quran, bila kita nak mengaji Quran, kita kena bawa Quran pergi kata guru kita. Budak ni tak ada wuduk, dibenarkan. Tok guru tak boleh sentuh, tapi pelajar boleh. Dia mari sini, dia buka siap-siap. Ustaz, ni tempat saya baca. Dia tak. Ustaz pun pegang bilah. Kalau dia nak tukar safhah, dia tarik ini balik. Itu dibenarkan. Habis tanda. Dan yang ketujuh, 7 dah kita ni. Dan yang ketujuh, haram bagi penjaga anak-anak atau gurunya menyerahkan mushaf kepada anak-anak yang belum memayyiz. Baby yang duduk main merangkak ni kita beri mushaf, tak boleh. Kenapa? Tanda pelajar. Kenapa tidak dibenarkan? Sebab budak ni tak tahu kotor ke cuci ke, tak tahu Quran tu hormat. Dia ingat Quran tu macam buku biasa, dia pijak ke, dia campak, menyebabkan jadi penghinaan kepada Al-Quran. Dia tak berdosa sebab dia tak tahu apa. Tapi kita yang ada akal ni, kenapa kita serah kepada kanak-kanak yang tak tahu apa tu? Tak ada keperluan pun dia nak tengok Quran. Dia bukan reti baca, abata saja belum belajar lagi, kan? Belum pergi pasti lagi. Jangan serahkan Quran kepada budak-budak, jangan serah. Tapi budak-budak zaman ni jangan main. Telo lagi bercakap. Mari kedek mari. Abah nak iPhone. Ile dia nak iPhone. Tak minta handphone Huawei cak Cina, tak mau. Nah, oh jangan. Senyum belaka. Ada sudah minta? Minta dengan mak dah. Tahulah. Baik. Tak boleh kita beri Quran atau sesuatu yang padanya ada tertulis Quran, walaupun setengah ayat. Mana dalam buku ni ada tulisan ayat Quran, jangan beri. Takut dia pijak, takut dia kencing atas tu, sebab dia tak tahu. Kepadanya suatu walhal, kecuali, ada kecuali. Tengok dalam syarah dia ada kecuali. Kecuali kalau diserahkan padanya sesuatu demikian itu, walhal itu mana sedangkan penjaga atau guru ada berhampiran dengan dia. Kalau guru ada sekali dengan dia, tolong jaga budak-budak ni, jangan hina Quran, jangan duk main dengan Quran, maka boleh dibenarkan. Supaya apa? Supaya ia tidak melanggar kesuciannya, supaya ia tidak melanggar kesuciannya. Ingatlah pelajar-pelajar tu, supaya anak-anak kita ni tidak main. Timbul lagi masalah. Tanda sini. Maka itu tidak mengapa. Manakala kita jaga
tak mengapa. Tujuan apa? Demi untuk tujuan mengajinya. Contohnya budak kecil ni mari nak belajar, bolehlah kita bagi supaya dia jaga Quran. Jangan pijak. Nah. Timbul di sini satu soalan dalam syarah kita ni, dalam I'anatul Talibin, tanda. Qala fil majmu', tulis ini perkara penting, masalah menggunakan air liur, guna air liur titik atas Quran, boleh ke tak boleh? Nah, ini berlaku. Qala fil majmu' wala tumakkinu sibyan min mahwil alwah bil aqdar. Jangan kita benarkan anak-anak ni duk sapu kita punya whiteboard ataupun papan hitam yang kita tulis ayat Quran itu dengan benda-benda kotor. Tak boleh. Kita sapu dengan penyapu. Penyapu saburah, nama apa dah? Dalam bahasa mutalaah kita tu, kita kena sapu dia. Jangan suruh budak-budak main. Wa minhu yu'khadhu, daripada pandangan inilah diambil pandangan bahawa dilarang juga sapu Al-Quran itu dengan busaq, dengan air liur, Tengok dalam kitab ni kata apa? Dalam fatwa ulama ni, dia kata apa? Yahrumu, haram menyentuh mushaf dengan jari yang ada air liur. Jari yang ada air liur. Kerana haram menyampaikan sesuatu air liur kepada mushaf. Ada ke tidak orang ni kalau dia nak belek Quran, kita nak belek Quran ni, payuh tak ambil air liur, kan? Maka itu dilarang. Air liur ni orang tak main duduk tepek atas mushaf. Jangan. Kalau kita nak belek sini ambil sikit-sikit angkat, tak payah tengok sini. Kalau kita duk bilang, hitung duit, duk kira duit pun, berapa harga? RM50, kira-kira lekat, ambil air liur. Tua kedai nak ambil duit pun memikir, air liur ni musim-musim Covid ni bahaya. Maka tak boleh. Ni dalam fatwa ini kata, Sarha Ibnul Imad kata dalam Hawashi Al-Qalyubi, dia kata tidak boleh. Tidak boleh sebab apa? Kita bimbang takut nampak menghina Al-Quran. Wal kalam, maksud dia sini kalaulah ujung jari kita tu ada air liur. Habis kalau payah sangat kita ambil air lain tak sini. Ambil air, kita jeluk ujung jari tu untuk kita nak belek Quran. Jangan guna air liur. Ini pandangan ulama lah. Kalau kita nak kira sebenarnya air liur itu tidak najis, cuma dia bang, betul tak? Kena air liur ni, kalau 2 kali tepek air liur sini, bang air liur basi, air warna basi sini ni. Baik, tanda pelajar, kita nak habiskan perbincangan kita. Yang ke-8, dan haram menuliskan Quran dengan menggunakan selain daripada huruf Arab. Wa kitabatuhu bil ajamiyah, menulis Al-Quran dengan lain daripada huruf Arab. Haram dalam kitab ni kata. Haram dia kata dalam kitab ni. Dalam fatwa Ibnu Hajar, tanda pelajar, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah li Ibnu Hajar, su'ila, Syekh ditanya tentang adakah haram kitabat Quran bil ajamiyah ka qiraatihi. Haramkah kita nak tulis Al-Quran dengan huruf lain daripada Arab, seperti kita baca dengan bukan bahasa Arab, baca Quran, boleh ke tak boleh? Qala wa ajaba rahimahullah, Ibnu Hajar kata apa? Qadiyatu ma fil majmu' anil ashab at-tahrim.
dalam kitab Majmu' menukilkan pandangan ulama Syafi'i kata haram. Haram. Cuma ada satu peristiwa, pernah orang-orang Parsi tak pandai Arab, dia minta dengan Salman supaya tulis Quran untuk dia belajar baca. Fakataba lahum Fatihat al-Kitab. Salman tulis Fatihah beri pada mereka bil Farisiyah, dengan bahasa Parsi. Maka kata di para ulama, Salman bukan tulis Quran, dia tulis terjemahan Quran. Salman tulis apa? Tulis terjemahan Quran boleh. Macam kita hari ni ada sebahagian buku, khususnya kalau mari daripada Indonesia, dia suka benar, dia tulis ayat Bismillahirrahmanirrahim Arab, atau dia tulis ikut Rumi pula, ikut Indonesia dia. Jadi dalam kitab kita ni kata haram tulis lain daripada Arab. Kita kata ada khilaf lah tu, sebab tu ada ulama di sana buat boleh. Jadi bagi anak sendirinya tak perlulah kita tulis Quran dengan huruf Latin, tak payah. Kalau nak bagi terjemahan, tulislah dengan huruf Jepun pun tak apa. Tapi nak tulis Al-Quran Mushaf, lah, orang tak tulis dengan lain daripada bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab pun Quran kita kena tulis dengan huruf Al-Usmani, Resam Usmani. Resam Usmani. Panjanglah cerita dalam fatwa apa ni? Tengok kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah li Syekh Ibn Hajar jilid yang pertama muka surat 37 sehingga 38, perbahasan tentang kitabatuhu bil ajamiyah. Kita pergi kepada yang ke-9. Dan haram meletakkan sesuatu seperti dirham di dalam sesuatu yang tertulis Quran padanya. Mana kita tulis Quran sini, kita ambil duit letak dalam tu. Tak boleh. Dan ilmu syar'i tak dalam kitab, atau meletakkannya di antara halaman-halamannya, itu tidak boleh. Jangan diletaklah. Kan? Jangan letak benda-benda di atas Quran, kita tak boleh letak. Macam hari ni kita baca Quran, kita letak telefon lagu mana? Adakah dia nama hina? Kita kata dalam telefon ada Quran juga. Wallahu alam macam mana kita nak buat. Tak tahannya dia bukan letak ni, dia letak hokok dalam Quran ada juga. Baik. Tuan Syekh kata khilaf bagi Syekh kami. Khilafun li syekhina. Khilaf bagi Syekh dia. Syekh dia ni biasanya Malibari ni kalau dia kata Syekh dia maknanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi dalam kitab I'anatul Talibin dia kata apa? Aku cari tak jumpa pandangan Ibnu Hajar yang mengatakan khilaf dalam masalah ini. Dia cari dalam Tuhfatul Muhtad tak jumpa. Dalam Syarhul Irsyad juga tidak ada. Jadi wallahu alam, kita kata kembalilah kita kepada maksud Malibari. Boleh jadi dia tengok atau dia dengar daripada syekh dia, tapi tidak ditulis dalam kitab Ibnu Hajar. Wallahu alam. Itu dia panggil bersangka baik. Jadi kalau kita tahqiq kitab ni, kita kata kami tak jumpa dalam kitab-kitab Ibnu Hajar. Boleh jadi Al-Malibari dengar daripada mulut guru dia, sebab Ibnu Hajar itu guru dia. Boleh jadi dia tak tulis. Kita ni banyak juga ilmu yang kita dengar daripada mulut guru, tapi tak ada lagi kitab, kan? Kitalah kitabnya, kitalah yang pemegang sanad dia. Wallahu alam. Tulis yang ke-10. Dan juga haram mencari-carikan mushaf dengan main-main. Ambil Quran koyok. Dengar ni pelajar-pelajar duduk mengaji Quran, jangan duduk koyok Quran tak terkalah. Yakni dengan tidak ada sesuatu qasad. Mana kalau Quran tu kotor, contohnya jatuh benda kotor, kita koyok dia sebab tak mau kotor yang lain, ada sebab. Ini suka-suka gurau-gurau perak cari. Itu haram perbuatan itu. Yang ke-11, dan haram menelan Quran. Quran orang tak makan weh. Quran orang baca, dia makan Quran. Lapar aku, pernah ambil Quran makan. Dan menelankan sesuatu yang tertulis sebahagian dari Quran di atasnya. Tak kira lah Quran ke ketah-ketahnya ditulis ayat Quran, dia makan, ambil berkat. Dan tidak haram minum sesuatu yang dihapuskan dari Quran
Ada orang berubat, dia panggil berubat dengan pinggang putih. Kata dengar. Ambil pinggang, kita tulis ayat Quran. Tulis ayat. Lepas tu kita sapu dengan air, minum air tu. Tuan Syekh dia kata hak tu boleh. Tapi nak ambil ayat Quran makan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tengok kitab. Contohnya tersebut dalam kitab Mughni al-Muhtaj tentang boleh ditulis sesuatu dari Quran di dalam sesuatu bekas kemudian dibasuh dan air basuhannya diminum. Dia kata boleh. Maknanya kita tulis ayat, kita pun sapu, minum, buat ubat. Ada baru ni orang duk jual air ni. Air ditulis dengan za'faran, ditulis oleh pelajar-pelajar tahfiz. Oh, kemudian air ni telah di mahal harganya. Itu semua tu ialah ahli-ahli perniagaan, pandailah dia. Dalam kitab ni kata boleh, kitab Mulahul Muhtaj, khilaf bagi Ibnu Abdissalam, Syekh Abdul Salam Izzuddin rahimahullah mengatakan tidak boleh. Tu dalam terjemahan tulis alif ha. Tulis pelajar. Alif ha bacaan penuh dia intaha. Alif ha bacaan dia intaha al-i'anah. Apa dia i'anah? Ni, tengok sini. I'anah tu nama kita ni. I'anatut talibin, syarah kepada Fathul Mu'in. Jadi pengarang kita ni jazahullahu khairah, dia takut kita tak faham, dia pergi ambil terjemahan, lepas tu dia tengok tempat yang perlu huraian, dia letak dalam kurungan 4 segi tu. Itu dia ambil daripada kitab ni, kitab I'anatul Talibin, syarah dia. Ada setengah orang ni syarah dia letak nota kaki, ada setengah syekh dia letak dalam kurungan. Kita tahulah dalam kurungan 4 segi tu, dalam bahasa kata makkufaini tu, itu bukan matan, itu daripada syarah. Cuma penterjemah dia jazahullahu khairah, dia ambil untuk nak memahamkan kita. Baik. Yang ke-12. Celak mata semua pelajar. Yang ke-12, duduk molek. Haram juga mengholorkan kaki kepada mushaf. Quran duduk depan, kita bagi belunjuk holor kaki ke Quran. Selama mushaf itu tidak di tempat yang tinggi. Kalau mushaf duduk atas almari itu, atas tepak, kita holor kaki itu tidak mengapa. Kalau Quran terletak di atas tempat yang tinggi, maka tidak haram. Setara mana tinggi? Tengoklah, yang penting tak nampak kita holor ke dia. Kalau setakat Quran duduk atas raha, kita pergi belunjuk dengan dia tu, dekat dengan dia lagi tu, Tuan Syekh ni kata haram. Kalau kita nak cari pandangan ulama lain, dia kata tidak haram. Pijak baru tak boleh kan? Jadi eloknya semua yang dikatakan haram-haram ini jangan dibuat. Jangan dibuat. Dan disunatkan. Masya-Allah, Tuan Syekh ni ajar satu benda kepada kita. Dan disunatkan berdiri bagi menghormati Quran sebagaimana menghormati orang alim. Kita kalau tengok tok guru mari, kita bangun, Assalamualaikum. Jadi kalau kita jalan tengok Quran, kita bangun. Jadi wallahu alam, tanda pelajar, saya tidak jumpa dalam sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyata demikian, bahawa sunat bangun kepada Quran. Sama juga bila kita tengok Quran kena cium, itu juga tidak dalil supaya cium Quran, tulis. Yang adanya bila tengok Quran kita buat apa? Cerdik pelajar ni. Boleh jadi orang tua insya-Allah. Kata insya-Allah. Kau tak jadi orang tua. Tak jadi orang tua mati muda, jangan baik. Jangan baik kena. Bila tengok Quran apa kita buat? Ambil baca. Azab bagus. Tiba-tiba dia ada jalan-jalan, tiba-tiba begini nak apa? Ada Quran itu lah. Tidak warid dalam sunnah menabik-nabik duk cium-cium Quran itu tidak. Kalau kita dah baca, sudah baca tu kita pun nak simpan, kita cium atas rasa menghormati, suka lain. Dan ni tak setiap kali lalu, ni anda tengok di Masjid Nabi ada sekumpulan daripada
negara tertentu, saya tak nak sebutlah nama negara tu. Dia lalu buat Quran dalam masjid Nabi, jumpa Quran pegacing kata habis dalam karak Quran ni. Nya cium yang perlu-perlu. Akhir kali kalau duduk cium hari-hari, hilanglah dia punya tulisan luar tu, kan. Jadi Quran ni bukan untuk dicium, untuk dibaca, dipahami dan diamalkan. Bahkan berdiri bagi Quran itu lebih aula daripada berdiri kepada tuan guru. Kita kata, wallahu a'lam. Dan makruh membakar sesuatu yang tertulis Quran padanya, melainkan kalau qasad hendak menjaga kesucian Quran, maka tidak makruh. Kita hari ni Quran tak boleh nak pakai dah. Cari sana sini. Baik, mana baik kita letak terbiar gitu, nanti dipijak oleh orang dengan kita bakar dia atas dasar nak menjaga mushaf. Debu-debu dia tu kita letak di tempat yang lebih baik. Maka kita kata tidak makruh. Haram pun tidak, makruh pun tidak, sebab nak jaga maslahah Quran lebih aula daripada kita duk simpan Quran yang akhirnya menjadi bahan orang terbiar begitu saja. Melainkan dengan sesuatu tujuan seperti menjaga kesuciannya, maka membasuh adalah lebih aula daripada membakar. Faham ke tidak ayat ni? Quran zaman dulu dia tulis dengan dakwah. Dakwah celuk tulis. Pernah tengok cerita-cerita lama, cerita zaman dulu kan, dia pakai pen celuk ni, dakwah celuk tulis. Dakwah ni kalau kena air hilang, kita ambil Quran kita basuh, boleh jadi kosong balik. Jadi tuan Syekh kata membasuhnya lebih baik daripada membakar. Tapi kalau Quran ni pergi basuh tak lari ni, dia bukan macam dakwah zaman dulu, dia sudah cetak, tak lari dah dia. Kita kena faham lah, dia tulis ni bahasa zaman dia, zaman orang tulis. Zaman orang tulis apa? Orang tulis tulis apa ni? Tulis Quran, tulis mushaf. Dengar ni muslimat, semalam orang duk sibuk dengan hari wanita dah. Ada seorang orang atas mari, contoh seorang wanita penulis mushaf, dia tulis Quran. Nama dia Asy-Syaikhah Maryam binti Abdul Qadir Al-Baghdadiyah, orang Baghdad. Dia mati pada akhir kurun yang ke-6 Hijrah. Dia kata apa? Saya telah tulis dengan tangan dia ni kitab As-Sihah Tajul Lughah wa Sihah Al-Arabiyah. Dia tulis berapa jilid kitab ni? Li Syekh Al-Jauhari. Al-Jauhari ni meninggal dia pada tahun 393. Kitab ni ditulis dengan tangan 7 jilid besar, 7 jilid. Kata di Syekhah Maryam, dia kata apa? Arju man wajada fihi sahwan. Aku harap siapa dia jumpa dalam tulisan aku ni ada benda yang tersalah, an yaghfira li khata'i, tolonglah maaf kat saya. Lish li'anni kuntu bainama akhudtu biyamini, sedang aku tulis kitab ni dengan tangan kanan, kuntu ahuzzu mahda waladi bishimal, aku sedang mengayunkan buayan anak aku dengan tangan kiri. Subhanallah, mak zaman dulu sebelah tangan duduk ayun buayan, sebelah tangan duduk nulis kitab. Mak zaman kita lah ni sebelah tangan duduk ni buayan, sebelah tangan lagi duduk main WhatsApp. Bicok zaman kita lah. Anak dia tidur lama, dia duduk WhatsApp tak lah ke mana lah. Kabar-kabar celik-celik tengok, mana budak dalam dua tak ada dah. Baby dia kata biar gip derak dah, mah duduk main. Subhanallah. Bala. Kita kata rahmahullah Syekhah Maryam Abdul Qadir Al-Baghdadiyah. Kita kata kalau nak bincang tentang hari wanita, ini yang patut kita tonjol-tonjolkan. Masya Allah, tabarakallah. Ada seorang ulama, dia tulis kitab saja tentang wanita, berapa puluh jilid. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata sangatlah mencabar, mencabar kita punya minda. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nama dia Dr. Muhammad Akram An-Nadawi. Dia tulis kitab di Al-Wafa, dengar ni tanda kita, Al-Wafa bi Asma'in Nisa, menyempurnakan kumpulan nama-nama tokoh-tokoh wanita dalam dunia ni. 50 jilid kitab.
InsyaAllah kita ni akan sampai ke perpustakaan pondok kita. Kalau siapa saya nak letak di masjid ruang wanita, boleh seminggu nak suruh pakak kita tengok kita. Jangan kita gosok sudah punah kita ambil. Ya, kita tengok kita 50 jilid kita mengumpul nama-nama tokoh-tokoh wanita yang hebat dalam dunia Islam. Kita kata akramakallah ya Dr. Muhammad Akram An-Nadawi. Masya Allah tabarakallah. Baik para pelajar kita, cerita semakin menarik, waktu sudah habis. Tamatlah kita 12 perkara haram dengan sebab hadas kecil. Kita sambung lagi perkara yang haram dengan sebab hadas besar. Tulis nombor 13. 1 hingga 12 itu hadas kecil. Hadas kecil ini termasuk hadas besar sekali. Dan haram dengan sebab berjunub itu, dengan sebab berjunub itu haram apa? Berada di dalam masjid. Duduk iktikaf dalam masjid tak boleh. Kalau sekadar lalu sahaja tidak haram. Lalu pusing, lalu dia ambil bagai dia pusing, tidak haram. Yang ke-14 ataupun yang kedua, bagi orang berjunub, dan haram membaca Quran dengan qasak Quran. Ingat molek. Haram baca Quran dengan qasak Quran walaupun sebahagian daripada satu ayat dengan cara ia sendirinya mendengar. Maknanya kita nak dengar baca Quran, itu tidak boleh. Kalau qasak zikir, doa atau tabarruk atau tahafuz tidak haram. Contohnya kita ni setiap hari kita akan baca ayat kursi pada waktu pagi, pada waktu petang. Boleh kita baca walaupun dalam waktu junub, waktu haid, tidak menjadi masalah. Sebab nak pagar diri. Oh ustaz, saya baca Yasin tiap malam. Tak, itu satu surah yang bukan pagar itu. Itu lain. Surah Al-Mulk sama juga satu surah yang kita naknya yang dijadikan zikir, wirid pagi, petang, siang, malam, itu dibenarkan. Kita berdoa contohnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Sebab walaupun doa itu doa apa? Daripada Quran. Walaupun ianya adalah kanak-kanak. Kanak-kanak pun tak boleh juga. Khilaf bagi apa yang dipatwakan oleh Imamun Nawawi rahimahullahu taala. Menurut Imamun Nawawi, kanak-kanak berjunub tidak haram membaca Quran, dan ramai ulama yang sependapat dengannya. Cuma macam mana kanak-kanak jadi berjunub, itu kita kena bincang khas. Tamatlah kita. Yang ke-15, tulis, yang ke-15 ataupun yang ketiga bagi orang yang hadas besar. Dan haram pula atas orang yang seperti haid. Orang haid sama juga dengan orang junub. Junub haid itu sama. Dan tidak haram dengan keluarnya darah talq. Tulis darah talq ni darah yang hampir nak bersalin. Mengikut mazhab Syafi'i, orang yang nak beranak walaupun keluar darah sekali dengan cecair, dia pecah ketuban, belum lagi nifas, maka dia kena solat. Maka tidak haram menunaikan sembahyang, membaca Quran dan puasa. Darah talq bukan darah haid, bahkan darah luar, bukan pula nifas. Dia di tengah-tengah, nifas belum lagi, haid pun tidak. Nifas ni bila terjadi? Apabila keluar semua anak, barulah jadi nifas. Tanda pelajar, nifas bermula setelah keluar semua anak yang dikandung. Kalau dia mengandung seorang, dua orang, empat orang, kena keluar semua baru jadi nifas. Kerana ia keluar lepas kosong rahim, ianya adalah darah fasid. Mana dia tak kira darah itu. Ini dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dan wajib qada puasa bagi orang yang tidak boleh puasa dengan sebab haid atau nifas, wajib qada, tetapi tidak wajib qada sembahyang. Bahkan haram mengqadanya atas kaul yang aujuhnya. Jadi dia kata haram atau tu haram qada solat mengikut pandangan yang aujuh. Masya-Allah. Dalil dia mana? Dalil dia hadis Aisyah. Aisyah kata apa? Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salah.
kami wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan supaya qada puasa tapi tidak qada salat. Hadis ini dalam Muslim. Kenapa? Li'annaha taksur. Solat banyak. 5 kali sehari. Ada orang haid 10 hari sebulan. Makna dia kena qada solat 50 kali setiap bulan. Penat. Allah Ta'ala maha kaya. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak jadikan agama ni menyusahkan. Tapi oleh kerana puasa 5-6 hari je, qada lah. Nak boleh ke setahun lama lagi. Kan? Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Kalau tidak nanya ke ibu-ibu kita, kodok qada solat lah dia, tak ada nak menanuk dah. Nah, tak ada nak masuk. Baik, isu darah talq ni, tanda pelajar sikit. Menurut mazhab Syafi'i, selagi tak keluar anak, maka orang itu tetap kena solat. Ada pandangan lain, contohnya dalam fiqh Hambali, dia kata darah yang keluar sehari sebelum salin, pecah ketuban, maka itu sudah dikira ilhaq dengan darah nifas. Ketika itu orang ni boleh tinggal solat, tak perlu qada. Tapi kalau fiqh Syafi'i, kalau tak mampu nak solat, terlalu sakit duduk di labor room, bilik bersalin, kena qada lepas pada habis nifas nanti kena qada balik. Dia ingatlah berapa waktu tak solat. Contohnya dia 2 waktu tak sempat solat, terlalu sakit contohnya, maka dia kena qada balik. Kita kata wallahu alam. Kalau tanya saya kata saya tak pernah beranak, tapi pandangan yang mengatakan boleh tinggal solat setelah pecah ketuban itu, insya-Allah munasabah dengan keadaan wanita. Wallahu alam. Tamatlah kita perkara-perkara yang khatimah, perbincangan penutup kepada 15 perkara yang tak boleh dilakukan ketika tidak ada wudu. 12 perkara, campur 3 dalam haid dan nifas, semuanya 15 perkara. Jadi tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Wat taharatu tsaniyatu al-ghusl. Dan taharah yang kedua mandi. Wudu sudah tamat. Insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.